Okey, sebenarnya bagi teladan ni, ini adalah soalan, ini adalah prosa tradisional Form 4 punya. Daripada antologi jaket kulit hijau. Okey, korang mesti tak ada buku ni dah kan? Korang dah Form 5 kan? Okey, kita apa? Korang belajar dah, cikgu just refresh balik. Okey, kita dah boleh teladan ni, korang ingat tak cerita yang pasal ada Utara Sari, tinggal kat sekolah. Apa yang dia tinggal ni? Dia tengok buku. Tak apa. It's okay. Tengok buku tak apa. Maksud cikgu yang korang kena ada buku tu kan buku proses tradisional tu. Muka surat berapa? Oh my god, cikgu pun. Kau tengok kat depan konteks right? Sebab cikgu tak ada buku tu sekarang. So korang tengok kat depan tu. Tapi kalau tak ada pun tak apa. Yang cikgu cakap, cikgu masukkan buku ni adalah buku tulis. Yang mungkin korang nak kena tulis, catat dan sebagainya. Sebab kita ada spot question lepas ni. Okay, so kita dah mulai teladan ni, masa form 4 dulu korang belajar tak? Cerita pasal Ketalasari, korang ingat lagi tak? Nama Ketalasari ni. Ingat. Okay. Okay guys, Ketalasari ni, okay, sekejap kita tengok tema dengan soalan dulu. Okay, dia cerita dia, tema dia pasal kepelawanan seorang laksamana yang mempertahankan negara, keberanian dan kegagalan laksamana mempertahankan negeri Melaka dari ancaman prajurit, tujuh bersaudara serta Ketalasari dari Majapahit yang membawa berhara. Okay, itu tema dia kan. Okay, cikgu rumuskan apa yang diceritakan dalam kepimpinan berita ni. Dia cerita pasal cerita pasal dua negara ni, Majapahit dengan Melaka. Okay, so Majapahit ni dia nak pergi, dia hantar wakil dia lah, itulah Ketalasari tu. Ketalasari ni dia hantar wakil pergi ke Melaka. Sebab apa? Sebab ayah kepada Ketalasari ni, ayah dia dah kena bunuh. Okay, bukan ayah dia sajalah, tapi ayah dia dengan ada beberapa pahlawan yang hebat daripada Majapahit telah dibunuh oleh Laksamana sebabkan diorang ada yang diorang sendiri buat pasal. Okey, so Laksamana Melaka yang bunuh. Okey, so bila dah dibunuh tu, Patih Gajah Mada korang ada nampak kan? Dalam buku tu ada nama Patih Gajah Mada kan? Okey, so Patih Gajah Mada ni sebagai ketua kepada ataupun sebagai raja dekat Majapahit tu, dia pun jumpalah dengan Petala Bumi. Petala Bumi ni siapa pula? Petala Bumi ni adalah emak kepada Ketalasari, yang di mana dia merupakan isteri kepada ayah Ketalasari yang telah dibunuh tu. Okey, jadi ceritanya Patih Gajah Mada ni telah Petala Bumi ni bagi tahu ke anak dia yang Ketalasari tu supaya pergi ke Melaka, pergi balas dendam. Balas dendam. Okay, macam korang lah, kalau family korang nak dibunuh kan, apa yang korang buat? Korang tengok je kan. Mesti korang rasa macam nak pergi balas dendam balik kan. Okay, dia buat macam itulah. Okay, so Ketalasari ni pergilah ke Melaka dan menyamarlah menjadi saudagar. Itu cerita panjang dalam buku tu yang korang rasa macam kepala korang nak pecah baca kan. Itulah cerita dia sebenarnya. So pergilah ke Melaka, Ketalasari ni pun menyamar jadi saudagar Jawa. Okay, so masuk dalam Melaka. Okay, bila dah masuk dalam Melaka tu, dia pun buatlah huru-hara. Dia punya niat satu je, dia nak pergi ke Melaka tu sebabkan dia nak pergi balas dendam sebenarnya dia. So dia nak pergi bunuh Laksamana tu. Dia nak pergi hapuskan Raja Melaka juga, Sultan Melaka situ. Okay, so dia pun menyamar, sesiang dia menyamar menjadi saudagar. Okay, bila malam dia buat apa tak? Dia kacau isteri orang kan? Dia kacau isteri orang kan? Dia kacau isteri orang. Betul Suria. Malam-malam itulah kerja dia. Dia pergi merompak satu rumah. Tak cukup dengan rompak, dia pergi cabul dia isteri-isteri orang. Anak darah orang. Betul lah benda ni kan. Ini adalah kata apa, benda yang membuatkan orang marah. Ish. Betul kan? Patut kan? Memang patut. Korang yang lelaki-lelaki jangan buat macam tu. Besar tu, teramat besar. Okay, so dia pergi mencuri, dia pergi rompak, dia pergi campur pula isteri orang semua. Jadi satu dia kena makan jadi huru-hara lah. Bila bangun pagi esok, ada orang, mesti ada yang mengadu dekat Sultan yang rumah dia orang kena rompak, isteri dia orang kena cabul, anak dia orang kena cabul, macam tu. So Sultan pun dah pening kepala dah ni. Macam mana lah nak buat ni? Okay, so guys, kita tengok dekat petikai. Cikgu tak habiskan cerita cikgu lagi. Lelaki zaman dulu terlalu ganas. Dia kot, ini kan cerita pasal tradisional. Nama pun tradisional kan? Okay, so kita tengok guys. Tengok
petikan. Cikgu akan continue cerita cikgu selepas habis petikan ni. Okay guys, kalau nampak tak petikan tu, kalau korang rasa macam cerita tu orang besar kan. Okay, tapi apa, cikgu baca kan. Hatta tu maksudnya kemudian lah. Okay, maka maka hari pun malam, maka kita rasa hari pun masuklah mencuri pula sebuah rumah saudagar yang lain. Setelah sudah banyaklah ia beroleh harta, maka ia kembali pada tempatnya pula. Okay, dia pergi merompaklah cerita ni. Lepas tu dia dah banyak, dia rasa harta tu, dia baliklah ke tempat dia. Dengan demikian, habislah segala harta saudagar yang kaya-kaya itu dicurinya. Maka segala saudagar orang kaya itu pun masuk menghadap raja berdatang sembah. Ya tuanku, ini cerita maksudnya bila saudagar kaya tu dia tengok harta orang habis, mencuri, so dia orang pun pergilah jumpa dengan sultan. Zaman dulu kalau korang sebagai rakyat, korang ada masalah, korang akan terus pergi, direct terus jumpa sultan babe. Hari ni korang memang terkadang jumpa sultan macam tu, apa yang korang ada masalah. Okay, sebab dia punya sistem pentadbiran kita lain daripada sistem pentadbiran zaman sekarang. Okay, so orang ramai ni pergilah jumpa sultan, dan kemudian dia orang bercakap dengan sultan, ya tuanku, Patik memohonkan ampun. Ada pun patik sekalinya habis kecurian. Tinggal selai sepinggang. Korang ada sultan, korang punya harta habis mencuri. Tinggal selai sepinggang. Sepinggang. Maksudnya tinggal selai sepinggang, maksudnya tinggal apa yang dekat badan je. Kalau masa tu korang pakai blanket, tinggalkan blanket tu je lah. Macam tu. Punyalah teruk kepala sehari tu pergi merompak orang. Sampai macam tu sekali. Okay. Setelah baginda sembah, orang mendengar sembah orang itu, maka baginda pun terkejut seraya menampar pahanya. Maka titah baginda, wah datanglah pula bala atas negeriku. Baiknya adalah samana, jikalau samana utuskan ke negeri orang, binasalah negeri ini. Macam cikgu bercerita pula ada orang. Sekejap okay. So, dekat sini dia kata, bila Sultan dengar, Sultan pun macam terkejut lah. Lepas tu dia macam pukul lah peha dia. Okay, pukul peha dia macam, dia dengar benda macam marah lah ni. Lepas tu dia pukul peha dia. Apa Hidayah? Hidayah boleh drop message kalau macam ni tak dengar suara Hidayah. Okay, so bila Sultan dengar, dia pun terkejut, dia tampar peha dia, dan dia pun cakap lah. Okay, dia kata, datanglah pula bala atas negeriku. Maksudnya dia kata, apa benda ni, datang bala pula. Macam tu lah maksudnya. So dia pun kata, baiknya adalah samanya. Nasib baiklah adalah samanya. Kalau samanya ni diutuskan ke negeri orang, dia kata, kalau nasib baik adalah samanya. Kalau aku hantar samanya ni bekerja jauh-jauh, okay, perang ke apa semua, habislah negeri ni. Macam tu lah. Nampak tak korang yang harapan Sultan pada Laksamana? So maksudnya macam ada masalah sekarang ni, Sultan harap Laksamana je yang boleh selesaikan masalah dia ni. Jadi sebenarnya soal yang penting korang faham betul-betul tau, sebab soalan dalam petikan ni. Okay, dan kemudian maka baginda pun bertitah pada Temenggung. So Sultan pun cakap kat Temenggung. Okay, so korang pun tahu kan. Okay, cikgu selitkan sedikit lah tentang info sejarah Sultan, sebab kita dah cerita pasal tradisional kan. Okay, Sultan, bawah Sultan sebab Melaka ni pakai sistem pembesar 4 di partai. Jadi bawah Sultan dia ada 4 pembesar utama. Dia ada Temenggung, Bendahara, Penghulu Bendahari, Temenggung dengan Laksamana. So 4 orang ni. Okay, so inilah Laksamana yang dikatakan tu. Okay, lepas tu Sultan pun cakap dekat Temenggung. Okay, dia kata, maka baginda pun bertitah kepada Temenggung. So dia cakap kat Temenggung ni. Okay, guys, cikgu ada soalan. Nak tahu. Okay, takkanlah cikgu seorang dia cakap, penat kot. Okay, so korang boleh drop message tu. Cikgu tanya, Syahbandar dia masuk dalam pembesar 8 yang 8 punya, pembesar ber-8 tu. Okay, yang 4 tu Syahbandar tak masuk. Syahbandar jawatan yang lambat di apa tu, kata dimasukkan. So soalan, kenapa Sultan dia ada masalah macam ni, dia macam bagi arahan tu dekat Temenggung. Kenapa dia tak bagi arahan tu dekat Penghulu Bendahari ke, dekat Bendahara ke, kenapa Temenggung? Ni soalan kebat ni. Siapa nak jawab? Biasanya Temenggung ni macam orang-orang yang pandai kan? Kalau ikut kepandaian, Bendahara lah orang yang paling pandai kalau nak tahu. Macam Bendahara tu Perak,
Bendahara Tun Mutahi, Bendahara Seri Baja Diraja, Bendahara Seri Naru Diraja. Macam itulah. Bendahara lah kalau kita pandai. Kira kalau cikgu ni depan zaman berlaku dulu, cikgu ni jadi bendahara tau. Mesti akan cikgu perasan kan. Okey, cepat. Kenapa Temenggung? Sihat je. Korang tahu tak? Cikgu bagi korang 5 saat berfikir. Kalau korang dapat jawab kan soalan ni, korang lepas daripada ni cikgu bagi nombor telefon cikgu, korang boleh WhatsApp cikgu yang korang betul. Cikgu bagi korang hadiah. 1, 2, 3, 4. Alah. Temenggung tu Selesai masalah. Guys, Temenggung je ke selesai masalah. Semua orang kena selesai masalah. Membesar. Dah jawab kan? 1, 2, Temenggung 3, penentu. 4. Jawatan tertinggi. 4 kan jawatan tertinggi. Kalau yang paling tinggi, bendahara. 5. Tetek. Korang tak dapat jawab. Jawapannya ialah, kenapa Temenggung? Tugas Temenggung ialah menjaga keamanan bandar. Kalau ikut pandai memang bendahara. Macam Suria cakap tadi. Tapi tak boleh bagi tugas tu kat bendahara. Sebab bendahara bukan tugas dia jaga keamanan bandar. Sebenarnya ada jawatan lain yang tugas yang lain dia kena buat. So korang tak dapat claim hadiah daripada cikgu. Okay, so jangan risau. Korang follow je masa sampai habis, ada lagi soalan-soalan lain. Okay, so dekat sini dia pun cakap, kita pun kata Temenggung. Hai Temenggung, Cikgu. suruh orang berkawan. Kalau dapat jawab soalan ni, nak nombor phone tak? Google. Dah jawab kat Google. Macam soalan keempat lah. Okay, so sudah kata kat Temenggung. Hai Temenggung, suruh orang berkawan dan segala saudagar berkawal pada kampungnya. Kata macam Temenggung, suruh orang berkawal semua. Okay, Temenggung pun suruh orang berkisahkan orang kai-kai dan saudagar berkawal pada kampungnya. So Temenggung pun suruhlah orang saudagar-saudagar lain tu pergi berkawal lah masing-masing ke rumah masing-masing kita dia. So setelah hari malam, maka Temenggung pun menyuruhlah orang yang berkawal terlalu banyak dengan lembir peris dan segala saudagar pun masing-masing berkawal pada kampungnya. So kalau korang tak faham, maksudnya sini lah. Bila Sultan suruh Temenggung suruhlah pembesar-pembesar, maksudnya orang bawah-bawah dia lah ni. Okay, dia suruhlah semuanya berkawal-kawal lah. Dan berlaku perompakan pada waktu malam, okay? Jadi malam tu jangan tidur. Semua orang kena berjaga kawal rumah masing-masing. Cerita dia macam tu. Tapi ketika ni sampai situ je tau. That's why, tapi disebabkan cikgu mengajar ni, so cikgu habiskan cerita yang mungkin korang tak pernah habiskan baca masa form 4 dulu. Okay, so cerita dia, diorang tengok still juga berlaku perompakan. Saya, sekejap tapi yang dalam mesej tadi tak sempat nak Google, saya je yang rasa cikgu cakap laju gila. Saya je ke yang rasa cikgu cakap laju gila? Ya ke? Okay, cikgu cakap slow. Okay, Tanisha dah bagi cikgu ni dah. Cikgu cakap laju gila. Okay, cikgu cakap slow. Cikgu dah biasa siang-siang cikgu punya kerja di campus. Dia terbiasa cakap laju. Macam dah Allah. Okay lah, cikgu cakap slow Okay, so berhenti je cakap slow ni. Sekejap, cuba jap. Sekejap. Okay. Kelas hari ni, okay. Bila malam, bila Temenggung dah berkawal kat rumah, MK. Cikgu kan, lepas tu nak google lah MK tu siapa. Ramai gila orang cakap cikgu ni macam MK. Okay, so bila malam, pembesar Temenggung semua pun berkawal lah waktu malam tu. Tapi malam tu still berlaku juga kecurian tau. Still berlaku juga rompakan. Even diorang dah berjaga malam tu. Okay, so malam yang terakhir, so semua rumah kena lah. Okay, sampaikan malam yang terakhir tu rumah bendahara pun kena rompak. Okay, jadi Laksamana berfikir masa tu. So dia berfikir, kalau bendahara punya rumah kena rompak, bendahara ni orang kedua terpenting dalam negara tau. Okay, kalau rumah bendahara kena rompak, so maksudnya lepas ni sasarannya ialah apa? Yang besar dari sekarang. 1, Sultan 2, ke? Sultan ke? 3, istana. Betul. Tak kenapa sangat jawab. Tak boleh bagi hadiah lah. Surah boleh sangat. Okay. Istana. Okay. Kita janjikan yang ni soalan terhadap hadiah kan? Okay. So istana. Okay. Lepas tu
dia pun kata, oh ini istana lepas ni sasaran dia. Okay, so malam tu Laksamana pun buatlah satu rancangan. Okay, so rancangan malam tu dia pun macam jadi malam istana tu majlis tau. So bila kita rasa hari nak merompak istana, dia tengok daripada jauh, wah macam ada apa tu, lampu gilang gemilang, so maksudnya ada majlis lah. Okay, dalam masa yang sama juga Laksamana dia dah pakai dah serba hitam dan dia dah baca dah jam serapah apa semua. Okay, so dia nampak lah siapa yang berjalan nak menuju menyerompak ke istana tu. Okay, so dia dah nampak lah Ketalasari. So dia tahulah dia bahawa perompak misteri itu, bersiri itu ialah Ketalasari. Okay, so Laksamana pun baringlah terus pergi keluar istana tu, dia pun terus pergi ke pasar. Dan dia baringlah, pasar tu adalah jalan kalau orang balik ke istana, so ini pasar tu terletak selepas istana tu lah. Okay, jadi Ketalasari akan lalu jalan tu. Dia pun buat pengsan. Dia buat pengsan, betul. Dia baring pakai sebitan tu, dia baring, dah siapkan dengan keris-keris dia. Okay, bila Ketalasari melangkah, sebenarnya Ketalasari dia tersepak. Dia tersepak kepala rasanya. Kepala ke kaki? Dia jatuh. Dia terjatuh, betul. Okay, lepas tu dia terjatuh. Dan masa tu lah Laksamana terus ambil peluang, punus terus dekat dada Ketalasari. Kalau bayangkan kalau keris tu termasuk dekat dalam dada, tertembus sampai keluar ke belakang kan, ada nampak keris ujung tu, nggak angkat hidup lagi ke? Gila kan cerita dia, matilah. Habis cerita, bila Ketalasari dah mati, so tapi masa tu semua orang tak tahu tau. So masa tu malam gelap gelita. Jadi Laksamana pun ambil lah keris Ketalasari tu, so dia pun balik lah. Okay, jadi esok pagi semula orang heboh lah, semua orang jumpa Sultan beritahu Ketalasari perompak berseri tu dah mati. Ada yang bawa bahagian kepala, ada yang bawa bahagian tangan, ada yang bawa bahagian kaki, ada yang bawa bahagian perut. Semua masing-masing mengaku yang diorang tu bunuh Ketalasari tu. Kira nak reward lah ni daripada Sultan, macam korang berusaha nak dapatkan reward dari cikgu. Okay, lepas tu bila diorang jumpa Sultan pun macam tak percaya lah. Okay, sampailah last sekali Laksamana datang. Laksamana kata sebenarnya saya lah yang bunuh sebab inilah hamba. Dia tak kata saya, dia kata hamba lah yang bunuh. Hamba Patik lah yang bunuh. So ini buktinya, Patik ada keris Ketalasari. So bila Sultan tengok, Sultan dah tahulah. Okay, Sultan pun memang yakin sangat yang Laksamana ni lah yang paling sesuai ataupun layak bunuh Ketalasari ni. Okay, bila dah selesai tu, Laksamana pun bagi tahu dekat Sultan. Okay, sekarang Laksamana dah tahu dekat mana harta-harta yang dicuri tu diletakkan dekat mana, disorok kat mana. Okay, so terletak dekat Bukit Cina. Bukit Cina ni terletak dekat luar daripada negeri Melaka. Okay, kalau korang nak tahu, ayah Ketalasari dulu kena bunuh dekat Bukit Cina lah. That's why Ketalasari ni dia pergi simpan harta tu dekat Bukit Cina tu. Okay, so Sultan pun kerahkanlah orang-orang pembesar semua pergilah ke Bukit Cina, berangkatlah ke Bukit Cina untuk mengambil semula harta-harta tu. Okay, so masa diorang ambil harta-harta tu, korang tahu tak? Kat sini korang terkejut. 7 hari 7 malam angkut harta-harta tu dah bawa balik masuk dalam negeri Melaka. 7 hari tu. Punya banyak harta yang dicuri tu. Korang boleh bayangkan tak? Okay, so 7 hari angkut apa semua, okay, dah selesai 7 hari tu, Sultan pun buatlah keputusan. Kata Sultan, okay, harta tu dibahagikan kepada Sultan sini okay, harta tu Sultan dibagikan harta tu. Okay, 2/3 dibahagikan, asal 3 sebuah kan. 2/3 ni diberikan kepada Laksamana. Hanya 1/3 daripada harta tu diserahkan kepada empunya harta. Okay, guys, korang nampak kan? Okay, so 2/3 bagi kat Laksamana sebab Laksamana yang settlekan kes ni. Okay, 1/3 bagi kat empunya je. Okay, tapi even pun 1/3 je empunya harta yang dicuri itu dapat, diorang dapat sikit je, tapi diorang rasa gembira sebab diorang dapat balik harta diorang. Tapi korang tahu tak betapa baiknya Laksamana ni, bila even dia dapat 2/3 daripada harta ni, dia kata dia tak nak harta ni. Derma 2/3. Okey, 2/3 ni Laksamana bahagikan pula jadi 3. Okey. 1/3 dibagi kepada fakir miskin. 1/3 lagi dia bagi orang miskin.
1/3 lagi dia bagi dekat pegawai-pegawai istana yang dia punya apa tu jawatan rendah dan yang diorang juga telah banyak berusaha sebab pegawai selalunya pembesar istana selalunya kaya tau. Macam Temenggung Dahara tu sebenarnya kaya kalau ikut sejarah lah. Okey, tapi yang pegawai-pegawai bawahan tu dia tak kaya. Baik-baik kan? Baik ni. Kalau korang aja dia rasa mana mesti korang kau semua kan. Okay, tapi dia tak tahu dia bagi kan. 1/3 untuk fakir miskin, 1/3 bagi kat pegawai-pegawai istana yang berjawatan rendah tu yang telah banyak berusaha untuk negeri Melaka. 1/3 lagi. Korang rasa dia ambil ke? Tak. Dia tak ambil. Dia tak ambil. Tapi 1/3 ni dia bagi semula dekat empunya harta tu. Untuk dia tak ada pun. Dia memang tak nak harta tu. Maka gembiralah orang yang punya harta tu. Maksudnya dia orang dapatlah 2/3 harta tu orang. Okay, so itulah ceritanya. Dan soalan tajuk cerita ni apa kepimpinan melalui teladan. Maksudnya jadi macam masa mana baguslah jadilah. Okay, saya setuju. Okay, kan sebabnya tajuk cerita ni kepimpinan melalui teladan, maksudnya dia suruh kita meneladani tentang pemimpin-pemimpin zaman dahulu. Itu cerita dia. So sekarang kita pergi tengok soalan. Korang dapat cerita kan? Okay, tengok soalan. Okay, next.